Saya Muhammad Fauzan Izzat bin Isa dan hari ini saya akan membincangkan topik kesan COVID-19 terhadap industri pemprosesan. COVID-19 telah memberikan impak negatif yang luar biasa terhadap kebanyakan sektor ekonomi di seluruh dunia. Kesan ekonomi yang paling ketara semenjak penularan wabak berkenaan pada Januari 2020 iaitu adalah kejatuhan dalam sektor pemprosesan. Industri kelapa sawit juga dijangka akan mengalami penurunan kesan daripada kejatuhan permintaan minyak sawit daripada negara luar. Hal ini telah membuktikan bahawa kesulitan dalam rangkaian pembekalan, masalah pengangkutan dan kekurangan tenaga buruh akibat daripada PKP atau Perintah Berkurung di negara-negara utama pengimport minyak sawit seperti India, China, Pakistan dan Turki. Kesan kejatuhan permintaan minyak sawit, minyak isi rom sawit dan sebagainya dapat dikesan daripada statistik jumlah ekspor minyak sawit Malaysia. Seperti yang kita lihat, purata harga sawit daripada RM2,813 pada 29 Disember 2019 hingga berbawa kepada RM2,131 pada 22 April 2020. Mari kita mengupas dengan lebih mendalam tentang topik ini. Don't you cry, baby, even if it's melancholy. Don't you cry, baby, even if it's bullshit. Because chips and fries, they'll never taste so good without you. Not enough for two. Punca kemerosotan terhadap ekonomi pemprosesan disebabkan oleh pengangguran meningkat. Pada masa kini, seperti yang kita tahu, pengangguran meningkat disebabkan oleh satu virus iaitu coronavirus, lebih dikenali sebagai COVID-19. Semua syarikat perlulah mengurangkan bilangan pekerja mereka untuk mengurangkan kadar COVID-19 meningkat. Ini disebabkan oleh terdapat banyak pekerja perlu diberhentikan. Kerajaan meningkatkan pembelanjaan walaupun dalam keadaan ekonomi merosot. Semasa COVID-19, ada sesetengah syarikat mengambil kesempatan dalam situasi begini, seperti menaikkan kadar pembelanjaan untuk mendapatkan keuntungan dan membahayakan nyawa pekerja mereka. Situasi ini perlulah mengambil tindakan daripada KKM. Yang ketiga, produk tidak dapat dihasilkan. Ini kerana industri pemprosesan bersifat memproses sumber bahan mentah dari sektor primer menjadi barangan sepada siap. Sebagai contoh, minyak kelapa sawit. Oleh itu, jika industri pemprosesan merosot, apatah lagi industri pembuatan yang tidak dapat mengeluarkan sesuatu produk untuk dipasarkan di pasaran yang akan datang. Yang keempat, peratus harga minyak mentah merosot secara mendadak. Ini menyebabkan industri pemprosesan sukar untuk mengimport serta mengeksport produk mereka dan menyebabkan industri pemprosesan jatuh dengan teruk. Industri pemprosesan menggunakan bahan mentah di sektor primer untuk menjadikan barangan sepada siap. Contohnya ialah minyak sawit mentah. Pembuatan industri pemprosesan juga adalah kernel minyak dan juga biokompos. Industri pemprosesan bersifat memproses sumber bahan mentah dari sektor primer menjadi barangan sepada siap. Sebagai contoh, industri memproses kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah. Industri memproses kayu balap menjadi papan dan juga papan lapis dan lain-lain. Minit mesyuarat bersama Tuan Syed. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang pada semua ahli. Okay, jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang kesan COVID-19 terhadap industri pemprosesan. Jadi saya mewakili Ketua Ahli Kumpulan
menjemput Encik untuk sesi temu bual pada hari inilah. So jadi Encik boleh terangkan sedikit nama Encik, jawatan Encik dan juga latar belakang tentang kilang tersebut. Kilang tersebut tu means like macam dapat kilang tu dihasilkan apa, and then kita ekspor barang tu ke mana, macam tu lah. Boleh. Okay. Saya mula. Okay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh clear suara saya? Okay, clear. Boleh clear. Okey, nama saya Syekh Ibrahim bin Syekh Awak. Okey, saya bekerja di kilang sawit Pasir Panjang di daerah Kota Tinggi. Pengalaman kerja saya sepanjang di kilang sawit ni ialah lebih kurang dalam hampir ke 12 tahun. Tapi di kilang sawit Pasir Panjang ini saja 2 tahun lah, daripada 2019 sehingga ke sekarang. Okey, jadi kilang sawit ni untuk makluman semua, dia memproses minyak sawit mentah, raw CPO, kita panggil crude palm oil, dan juga kita proses sekali kita panggil kernel ataupun isi rong sawit dalam bahasa Melayunya. Proses kilang sawit ni berbeza, maksudnya daripada segi kapasiti. Untuk kilang sawit Pasir Panjang kita panggil throughput, kadar pemprosesan untuk 1 jam kita dah naik taraf kepada 55 metrik tan per jam. Jadi maksudnya yang masuk tu kalau 1 jam tu kita boleh proses 55 tan. Sebagai contoh 1000 tan masuk satu hari, kita bahagikan dengan 55. Jadi itulah sepanjang masa proses kita. Kita juga ada by-product. Produk utama yang saya cakap tadi, CPO dan juga palm kernel. Kita juga ada by-product. Produk yang kita hasilkan sampingan ialah fiber yang kita jual, juga shell. Shell tu kulit lah. Jadi boleh dikatakan sawit ni adalah satu industri yang boleh memberi pulangan lah, keuntungan. Bukan setakat untuk makanan, juga industri-industri lain lah. Kita boleh gunakan fiber tu untuk pembakaran dan sebagainya, boleh buat pellet dan sebagainya. Itu sedikit lah. Okay, terima kasih. Jadi saya akan mengalukan soalan pertama dulu ya. Okey, yang pertama, adakah Encik akan menjangka kita akan mengalami krisis wabak COVID-19 ini? Jika kita lihat sekarang punya keadaan, dengan kita punya kes yang agak tinggi, tak mustahil kita memang macam kerajaan cakap norma baru tu akan kita lalui lah. Walaupun kita berdepan dengan mungkin vaksin, pasal vaksin tu akan kita lalui, tapi kita tak tahu apa kemungkinan. So jadi untuk dalam industri ni kita kena bersedia je lah untuk menghadapi COVID dengan beberapa SOP seperti mana yang disarankan oleh kerajaan. Okay. Seterusnya, ahli yang lain. Okay, nama saya Nur Iwani Rita Hamzah. Okay, soalan kedua. Apakah perubahan yang berlaku pada waktu kini iaitu COVID-19 kini terhadap industri pemprosesan iaitu especially kepada kilang sawit lah? Boleh Tuan terangkan? Untuk kilang sawit saja. Okey, semua sedia maklum lah. Kilang sawit ni adalah salah satu essential punya keperluan dalam industri Malaysia. Kalau kita lihat PKP yang pertama pada Mac yang lalu, kilang sawit juga dibenarkan beroperasi atas dasar essential tu sendirilah, industri essential. Jadi bila kita berdepan dengan COVID, kita kena menghadapi wabak dengan cara kita mengadakan satu SOP lah. SOP yang kita ambil juga tu sebenarnya daripada kerajaan. Jadi bila kita nak berhadapan dengan COVID, pertama sekali macam industri sawit ni, kebanyakan kalau tahulah semua yang mana yang dah biasa duduk sawit, kita sebenarnya agak berdalaman. Bila kita kata kita berdalaman,
potensi untuk berlaku maksudnya wabak tu masuk kawasan pedalaman ni dia agak rendah lah dia punya risiko dia. Jadi kita so far alhamdulillah buat masa ni daripada tahun yang lepas dan sehingga sekarang kita cuma kekalkan kita punya penjarakan sosial, kita jaga kita punya SOP dan kita pastikan tetamu ataupun siapa saja yang datang pelawat mengikut arahan yang kita berikan lah. Jadi kita memang berjalan macam biasa, cuma pada awalnya tu memang ada sekatan daripada segi keutamaan kerja. Maksudnya ada yang dikatakan 50%, 50%. Jadi itu kita kena ikutlah macam biasa. Adakah saya menjawab soalan? Jawab. Okay. Terima kasih Tuan. Okey, seterusnya. Nama saya Bhagawati, so saya akan tanya soalan seterusnya. So, apakah yang akan berlaku sekiranya industri ini tidak dapat dijalankan pada waktu sebegini? Apakah pendapat Encik? Okey. Ada sebab kenapa kerajaan beri keutamaan even pada PKP yang pertama untuk essential punya meals industri. Kerana pertama sekali macam kita ni terkait rapat dengan makanan dan sebagainya, minyak. Kita kata minyak, saya fokuskan kepada sawit sajalah. Bila mana kita stop, contoh pertama sekali macam komoditi ni semua kerajaan akan mengalami kerugian. Bekalan akan demand bekalan tu akan bertambah tetapi bekalan tu sendiri berkurang. Jadi dia akan mengalami rantaian masalah yang berat lah sebenarnya. Sebagai contoh, saya kata contoh minyak masak basic. Sekarang kalau kita tengok harga minyak masak pun tinggi. Disebabkan mungkin faktor antaranya ialah COVID punya kes. Bila demand tinggi, bekalan rendah, harga minyak sawit tinggi. Dan kita lihat pada awal sebelum COVID, minyak sawit kita agak rendah. Tapi sekarang ni, kita lihat minyak sawit sekarang pun harga pun dah RM22 lebih kurang macam tu. So itu sebenarnya kesan, implikasi. Apatah lagi jikalau kerajaan mengambil keputusan untuk berhenti ataupun tutup ataupun sekat operasi. Saya rasa mungkin damage pada ekonomi itu pun besar. Juga kalau kita lihat kita macam kilang sawit, untuk stok, kilang stok lah. Tapi bila kita lihat memang buah sawit tu memang kita akan ada lambakan. So kat situ memang kita akan mengalami satu masalah ekonomi. Syarikat pun akan mengalami masalah kewangan. Kalau kita lihat macam syarikat-syarikat yang lain, mereka berugi kalau kecil pun ratusan ribu, apatah lagi yang besar macam syarikat-syarikat yang ada plantation ni. Jadi kalau lihat pada pendapat saya, apa yang kerajaan lakukan pada PKP yang pertama hanya membenarkan essential industri, itu sebenarnya dah cukup dah supaya tidak ada kelumpuhan ekonomi yang lebih teruk. Itu pandangan saya lah. Jawab soalan? Menjawab. Terima kasih Cik. Okey, yang seterusnya, apakah yang Encik dapat lihat tentang kesan kesedaran mental terhadap majikan dan pekerja bila berlaku COVID-19 ini? Okey. Sebenarnya norma baru ni dah dilatih secara berperingkat. Kalau kita lihat kerajaan pun dah bantu, dah bagi macam-macam latihan dengan beri contoh di akhbar, TV dan sebagainya, media sosial dan sebagainya. Jadi apa tugas majikan? Ialah kita pastikan kita follow. Norma baru ni satu perkara yang
kita nampak macam datang sudden, tapi sebenarnya kerajaan dah tunjukkan PKP dan sebagainya itu adalah satu step persediaan untuk kita menghadapi norma baru. Jadi kalau di sini di dalam keadaan sawit, kita follow the procedure. Kita buat apa yang kita buat. Pertama sekali, penjarakan sosial penting. Kita pakai mask. Kita buat pencucian, kita sediakan tempat untuk mencuci tangan sebelum masuk. Kita sediakan thermal temperature, kita punya scan untuk kerja-pekerja. Dan mereka untuk setakat ini even mask pun mereka pakai lah. Kita pun ada sediakan. Cuma konsep yang kita sediakan permulaannya ada yang kita campur lah. Kita pakai ini dan kita pakai jenis fabric punya lah. Jadi buat masa ni pekerja masih lagi mematuhi, dan kadang-kadang tu kita faham lah, kadang-kadang ada yang macam mungkin terlepas-lepas, tapi mereka faham dan tahu situasi berkenaan dengan wabak. Jadi dan mereka rasa mereka ada tanggungjawab lah terhadap apa yang berlaku, supaya tidak akan ada, bila sekali ada, faham lah, kita akan ada kuarantin, mungkin kilang akan shutdown operasi dan sebagainya, hanya kerana untuk memastikan wabak itu tidak spread di kalangan pekerja yang lain. Jadi kat situ, bila diorang dah alert, diorang tahu diorang kena jaga dan diorang kena patuh. Dari sudut pandangan Encik, adakah mereka sebagai pekerja ataupun majikan akan mengalami tekanan terhadap COVID-19 ini? Okey, saya bercakap daripada sudut majikan. Pada PKP pertama, saya lihat keadaan tu memang agak menekankan lah bagi saya untuk pihak pengurusan kita, majikan, kerana dia ada kategori pertama, di mana pekerja yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengendalian, dia tidak boleh bekerja, dimestikan bekerja untuk had 50% manpower. Kat situ memang agak tertekan lah untuk pihak pengurusan. Tapi bila keadaan sekarang PKP 2.0 ni, kita nampak bukan leniency lah. Maksudnya kita nampak tidak ada had yang seperti itu sebelumnya. So kita berjalan atas dasar operasi yang sama, standard yang sama, cuma SOP implementation yang baru. Maksudnya yang baru tu penambahan SOP lah terhadap kilang sawit. Tekanan hanya pada mungkin ada berkenaan dengan kos lah. Kos sedikit. Sebab apa? Dulu kita tak buat disinfection, kita tak buat sanitizing, kita tak ada masuk sesuatu orang kata kita buat disinfectant lah. Kita tak sediakan ni dan sebagainya, tak ada kos. Tapi sekarang bila ada kos, dekat situ bukan kita katakan tekanan, tapi penambahan kos lah. Tekanan mungkin sedikit lah, tak adalah kata obvious sangat lah benda tu tak ketara untuk pihak majikan. Juga untuk pekerja pun dah mula adapt dengan norma baru ni. So saya tak nampak itu sebagai satu tekanan, unless terjadinya PKP 1.0 yang pertama, itu mungkin ada tekanan sikit lah untuk kita. So jadi akhir kata daripada pihak Encik terhadap COVID-19 ini dalam industri pemprosesan, maksudnya implikasi Encik ataupun kata lain lagi, kesimpulan yang Encik dapat buat daripada COVID-19 terhadap industri pemprosesan. Apa saya nak cakap sebab kita berjalan macam biasa, kita beroperasi macam biasa, kita jalankan SOP kita khusus untuk menghadapi COVID ni seperti biasa. Tak ada penambahan lain. Contoh dikatakan kena jarak 2 meter ke kan, tak ada, masih lagi kekal seperti biasa. Jadi kita kena pastikan perkara tu kita ikut lah. Sebab buat masa ni
boleh saya katakan contoh macam kilang sawit-sawit yang saya pernah dengar sebelum ni. Isu untuk COVID ni hanya segelintir bilangan sawit, tapi tak banyak. Seperti yang saya cakap tu, mungkin kita ni agak isolate termasuk jauh. Tapi jangan ambil mudah kerana wabak ni kita tak nampak. Jadi operasi tetap jalan, kos tetap akan ada, kita incur kos untuk SOP tersebut. Yang penting kita tidak ada kelumpuhan, kerana masa kelumpuhan tu kita kena pastikan as best as we can kita dapat cegah wabak COVID tu daripada penetrate di kawasan-kawasan kilang sawit ataupun ladang estate kita. Tapi ini kuasa Allah, kita tak tahu kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita patuh pada SOP, kita pastikan, kita ingatkan kita punya kerja. Bila mana kita di luar, kita beli keperluan dan sebagainya, kita pastikan mereka implement. Jadi implement tu maksudnya kerajaan dah bantulah, polis round di luar dan sebagainya. Jadi mereka patuh. So saya rasa cabaran untuk menghadapi COVID ni kita jalan macam biasa, dan harapan kita ialah supaya COVID ni dapat turun mengikut PKP yang ada. Kalau tidak, dikuatiri PKP yang lebih tegas seperti yang dulu mungkin boleh jadi. Sebab kes kita pun tinggi kan. Itulah saya rasa. Okey, itu saja temu bual kami dengan Encik. Terima kasih Encik dapat luangkan masa dengan kami. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik. Kesimpulannya, sektor pemprosesan merupakan sektor penting bagi pembangunan ekonomi Malaysia. Malaysia juga perlu berusaha mengekalkan peningkatan ekonomi pemprosesan.